Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, bagaimana hendak tahu dakwaan ghaib itu betul atau tidak betul? Dari orang soleh. Bagaimana nak tahu dakwaan ghaib itu betul atau tidak betul dari orang soleh? Dakwaan Sekarang ini banyak dakwa kata roh wali itu, roh wali ini bagi tahu kepada mereka. Itu soalan yang begitu bunyinya sudah pun terkandung kalau ke dalam huraian tadi. Kalau kita sempat ambil dapat huraian tadi. Apa itu? Huraian tadi kalau itu orang panggil asrar ilahiyah, rahsia Allah. Bila berkata rahsia, bila dah kita nak buka, tak boleh buka. Kalau buka bukan rahsia. Ni telefon dia ada rahsia tak? Kita bagi pada semua orang tak? Kita ada telefon ni, ada panggil macam-macam. Kita ada rahsia. Siang bahasa siang panggil rahat. Siang panggil rahat. Kita mana guna telefon sekejap, kita bagi. Tak boleh nak buka ni. Dia kata teman tolong buka, rahat dia ada nombor tertentu dia tahu. Di sini panggil kod. Kod jelas juga, siapa panggil juga kod. Kod rahat. Kod itu nombor-nombor dia tu. Rahat. Rahat itulah bahasa Sanskrit rahat, Melayu rahsia. Rahat dia tulis belakang je, tulis dengan dia panggil tulis huruf sa. Rahas. Kalau baca betul rahas, tapi kaedah taklah baca rahas, baca rahat. Tapi kalau tulis sa rahat, rahas. Klik pada Melayu rahsia. Dan Arab panggil juga rahsia panggil asrar. Asrar jamak pada sir. Rahsia sulit. Oleh itu kalau kita dapat macam tadi, benda tidak mustahil pada akal sebagai semalam lah. Tak ada mustahil pada akal. Dan tadi pula waridat Allah Ta'ala bagi. Sekali lagi akan bertemu waridat, panjang bercaraannya. Waridat ia datang, warid ia datang dari Allah secara tiba-tiba. Maka tiba-tiba ni apa? Yang luar biasa. Tu panggil datang secara tiba-tiba. Kalau kita mengaji usuluddin, kita mengaji tasawuf, kita mengaji banyak, dia lama masa kita mengaji, maka dapat itu hak tu tak panggil waridat lah. Walaupun semua waridat tak panggil, sebab kita melalui ilmu usaha, belajar bersungguh-sungguh belajar, dan masa pula lama, maka kita dapat banyak, tahu banyak. Itu tak panggil lah, tak panggil laduni lah, panggil kasbi. Ni belajar hanya sedikit saja. Apa kata tak belajar langsung? Yang ni tak belajar langsung, tak ada belajar, tak pernah mengaji cak kitab, kadang-kadang huruf kitab tak pandai baca, huruf Jawi, huruf Romi tak kenal. Tapi bila bercakap, dari Allah itu ini, siapa kita dengar terasa ajib. Pelan. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil ladunni. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Tu tahu Rasul Nabi Musa tu Rasul, Nabi lagi Rasul kan. Lagi pula min ulul azmi. Min ulil azmi dia tu, mutabak dia tu tinggi, nasbah mutabak. Tapi kita berjumpa dengan seorang hamba. Banyak ke ulama tafsir kata Khidir alaihissalam. Maka Khidir kilah, kata setengah Nabi, kata setengah hanya wali. Ala kulli hal, walaupun kata wali, Nabi lebih Musa lagi. Tapi tengok Musa kena cari, tanya. Siapa ilmu dia kata, mu tak boleh belajar Musa, mu tak kuasa nak belajar kerana mu tak tahu nak sabar macam mana. Tak apa, insya-Allah aku sabar. Tengok Musa pun super budak. Jadi budak, jadi adab bila nak belajar dengan orang, walaupun kita tua, guru kita hanya muda, putih pada kita, kata orang petani, sekalipun bila kita nak belajar dengan dia, kita beradab dengan dia.
Dengan Musa walaupun dia Nabi lagi Rasul daripada Bani Israel, pimpin kaum Israel, pulangnya Taurat turun atas dia. Tapi nak belajar dengan seorang hamba daripada hamba Allah. Kerana laduni ada di dia yang tidak ada di Musa. Ini. Maka beginilah kadang-kadang kita sebagai guru, kita mengaji, pandai dengan kaedah nahwu sarah, kita belajar dan kita boleh baca kitab besar-besar, fiqh dan sebagainya, kita boleh belajar. Tapi dari segi laduni yang macam itu kadang-kadang tak ada di kita. Dia bagi kepada murid pada kita. Anak murid kita dapat ilmu cara tu, main tanya guru. Tu tak faham ni. Jangan kata omong sesat, jangan. Nah, Allah Ta'ala bagi kepada dia. Boleh dapat secara zauqi, secara laduni dari Allah. Maka oleh itu bagi orang yang dapat macam ni, tak boleh kita buka di tengah masyarakat. Dan tempat pengajian yang semacam ini pun tak patut kita membukakan. Tak kedai kalau terbuka yang lain. Sengaja buka tu janganlah. Tapi ni terbuka lah, terbuka. Yang panggil zaut tu baik mari, tak terkawal, perlu ada juga tu baik mari dengan zaut tekanan qah dia tadi. Perlu tu maksiat. Dengan kerana zaut dia tu baik mari. Menyebabkan keliru. Bila berlaku begitu dah mesti kita kena basuh, mesti kita kena menyuci, yakni dengan cara beri penjelasan. Kalau tidak berjelas pun maaf, tadi terkeluar dengan tidak sengaja. Kalau bahasa keliru nanti huraikan. Begitu supaya nak jaga. Kalau tidak kan jangan sengaja kita mengeluar. Kalau mengeluar mesti kena ada huraian supaya tidak keliru. Itulah. Maka dakwaan kata seorang wali mai cerita pada ya, melalui mimpi dia ramai sekali kita di hari ini. Kalau kita di petani khususnya ramai sekali. Kadang-kadang nenek dia tu dia dah meninggal. Ada setengah orang tu mai cerita macam mana saya ajib diri saya. Macam mana? Bila dia nak buat satu-satu kerjaan dia kena pergi ziarah makam ibu dia. Bila pergi ziarah maka ibu beri salam, boleh bercakap dengan ibu, boleh berbincang dengan ibu. Saya nak buat satu kerjaan macam mana ibu nak kata, ibu izin, maka dia boleh buat. Tapi dirinya ajib, macam mana boleh dia bercakap dengan ibu dah mati. Kata ini jangan kita cerita kepada orang yang biasa, jangan. Itulah. Tapi terkadang Allah Ta'ala jaga. Dia kata pergi nak cerita, cakap sini, ni Allah Ta'ala jaga. Kalau tidak bahaya kita. Bila dia keluar, yang ni rusak. Macam halat dah. Halat. Tu dia. Ibn Mansur Al-Halat kata, kena bunuh kekih apa? Kita tu baik balah. Dari segi hakikatnya betul. Tapi bila ada zuk dia tu, dalam zikir tu baik anallah. Anallah ni aku Allah. Mana mengaku Tuhan lah. Walah dia zuk, ada dia zuk mana tu baik, mana tuannya tak sedar dah. Dia tu baik. Orang dengar nu lah. Tu dia. Tengok ulama menghukumkan jatuh hukuman tadi dibunuhkan. Ini mengikut syariat zahir. Tetapi dari segi kebatinan dia tu, apabila dibunuh ada riwayat kita tertulisnya darah. La ilaha illallah. Bermakna kata apa hak dia kata adalah benar. Tetapi masa tu dia zauq, kuat zauq tu sampai lenyap diri, keluar di mulut sampai tak terasa apa yang keluar. Begini supaya dengan orang yang terlalu mabuk terluar air kecil, sedar tak? Ni dah minum air, duk kecil, sambil duk kecil, tak terasa kecil. Dan kita pula terlalu suka siapa terkecil, ada tak? Sengaja dah nak kecil tu? Tak, tapi dah kecil dah, mana lagi tak sengaja. Dosa tak? Tak. Tapi kena basuh lah. Walaupun terkecil tidak dengan sengaja. Najis itu bukan atas syarat sengaja baru najis. Tak. Apa? Maka alis saya kena basuh lah. Kena basuh lah. Air kecil tadi mana begitulah, kena ada huraya. Oleh ya demikian kalau sengaja nak kecil, janganlah kecil lah kayak haram. Itu kan? Kecuali budak tak sampai. Itu dia. Itulah ibarat begitu nah. Banyak lagi cerita-cerita yang berlaku macam ni banyak. Ada satu orang tu sampai tak makan sebulan. Pergi rumah juga. Ajib saya kan. Tak makan sebulan ni. Pak kata lapar. Tak lapar. Alhamdulillah. Tujuan makan, maksud kita ni kenyang. Bila kenyang dengan tak makan, hasil maksud.
Cuma dari segi syariat luput sikitlah kata. Mana luput? Bila kita makan dia ada amalan dia nak makan bismillah. Tu boleh satu pahala sebab makan ada cara makan pula jepuk dengan tangan kanan semua tak ada satu persatu. Kiraannya bila kita terpandai turut syariat. Seniat kita pula baik makan tu litaqawi bil ibadah lil ibadah. Tapi bila tak makan luput segitu tapi kita hasil maksud daripada kenyang. Syukurlah. Susah hati dah susah hati. Pak kata kekuatan macam mana? Dia tak kuat seperti biasa. Itu lebih senang. Tak kena duk masyhur dengan memasak. Tak kena duk menanak, memasak, bergulai, menyayu dan sebagainya. Senanglah. Ya susah hati pasal luar biasa. Ini nak menyatakan kebenaran ni. Tapi kita oyak gala tak payah kita makan. Saya dah sebulan tak makan. Saya. Apa dak orang lainnya? Saya jawab, saya tak makan tak boleh. 3 kali sehari. Kan? Itu maka kalau kira-kira mari pada zahir berlawanan, pada yang sebenar bila dihimpun tidak ada berlawan. Bagi yang lain jangan. Sebab itulah ilmu rasa zauqi ini bukannya semua orang dapat rasa. Itu macam orang bila demam, air sebegini, air biasa begini, rasanya tawar. Tapi nasibahnya orang demam terlalu kuat demam, dia kata pahit. Kita dah cuba. Semua yang ada biasa tawar, tapi hala kat orang yang demam pahit. Ini Allah Taala wizau ke dia. Begitu bagi orang yang minum air yang kelak, dia kata tawar. Ni pun aji. Orang lain semua tak boleh nak telan air ni pahit, ubat ni pahit, tapi dia mamoh pula tu. Bukan telan selalu mamoh. Ini apa zauqi. Begitulah ladunni. Jangan kita mengeluar di tengah masyarakat. Bila kita mengeluar ni satu timbulnya fitnah terhadap orang lain dan diri sendiri pun fitnah. Itu nak jaga. Sebab itu ketika kita dalam zauq kuat, ibarat macam nira sini panggil nira. Kita nak sana panggil tuak, tapi tak ada sebut tuak sini ikut masang. Kita nak panggil tuak, sini panggil nira. Nira sebelum pada kali tahun baru kita sadar daripada pokoknya nipah dan sebagainya, kita sana tal, kelapa dan sebagainya, maka tuak ataupun nira di sini panggil, maka tidak ada apa-apa pada asal. Suci lagi. Apabila kita perang, kita dah panggil perang sana panggil perang juga, tapi sekaligus dia panggil jeruk, ada panggil. Bila perang dalam botol dan sebagainya, 2-3 hari dia jadi berbuih. Ketika itu hukumnya khamar, kan? Hukumnya najis, bukan mutanajis, najis aini ketika itu. Maka ketika itu berbuih-buih itu najis. Apabila dia suci, apabila dia habis hasil pada hilang buih itu, hukum jadi suci dengan sendiri. Kan hukum fiqh kata tak payah kita basuh. Bukan saja diri nira tu suci, bekas gelas cawan dan lain-lain pun turut suci, tak payah kita basuh lagi. Tengok, begitulah orang dalam zauq yang kuat ibarat macam nira ketika berbuih tadi. Ketika bergelegak itulah ibarat yang panggil ketika tu khamar. Tapi muhtaramah. Walaupun khamar najis, jual tak sah ketika itu, tapi muhtaramah, jadi hormati. Kalau orang buah ketika tu khianat, kena bayar. Sebab niat tuannya nak buat cuka. Lain pada peramkan nira tadi atas nak buat arak. Hak tu haram diniat lagi, perbuatan jadi khamar najis, tidak dihormati pada syarak. Kalau ada seorang menegah muka lagi, pukul tempat dia tu, tak ada wajib bayar apa sekali. Masalah satu bagai tegah mungkar, apalagi jika kuasa. Itu berbeza lah. Demikian begitulah. Masa ada sikit lagi? Sikit lagi ya, boleh. Bolehkah diberikan zakat kepada pelajar yang belajar lain daripada bidang agama, seperti belajar bidang engineering, doktor, undang-undang dan lain-lain? Itu kita panggil bukan bidang agama. Sebenarnya dia masuk dalam
masuk dalam agama. Kerana perkataan agama dia meliputi ya. Bila kata ad-din, bila kata ad-din dia panggil kata dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Dari kitab-kitab dia panggil. Agama itu melengkapi atas 3 perkara. Yang pertamanya iman, yang keduanya Islam, yang ketiga ihsan. Kutip pungut ambil dari hadis Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Maka ulama ambil daripada situ, inilah dalil menunjuk kata bahawa agama, bila sebut agama melengkapi iman, Islam dan ihsan. Maka terbahagi pula iman merupakan asas, Islam merupakan bangunan. Dia dibina atas asas itu. Kita nak buat masjid, nak buat rumah, maka kita tanamkan batu asas dulu kan. Tapak. Dalam bumi ni berjuta-juta milion habis modal perbelanjaannya. Maka itu sebagai asas, kamus saja. Sudah tu binaan bangunan di atas ni Islam. Bangunan. Bina naik atas itulah bertekak-tekak berlapis-lapis besar kecil ikut mengukai kepada tapak itulah. Itu panggil bangunan. Bangunan itulah Islam. Adakah solat, adakah puasa, itu dari segi ibadat. Maka daripada ibadat pergi pada muamalat. Kita Islam ada berjual beli. Cara berjual beli, jangan tipu daya. Kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli tidak ada tipu daya. Dan dalam muamalat juga dia bercara, termasuk dalam ilmu muamalat tu setengah padanya ilmu tibb. Masalah fardu kifayah. Orang panggil rupa ilmu duniawi, dia panggil ilmu dibahasa pada ke dunia, akan duduk kaji dunia itu ini wah yang gini jadinya begini, nak tahu ini buat ini jadi begini. Ilmu ni dibahasa pada dunia, ilmu duniawi, tapi ad-dunyawi diniyi boleh sakut. Innamal amal binniyat. Niat satu boleh jadi. Tu dia. Itulah mana wa kullu qabihin, semua tu perkara pada rupa nampak keji, tapi bila kita niat kita baik, dia jadi baik. Itulah apa ilmu duniawi, tapi sebenarnya sangkut dengan diniyi. Nampak tu ilmu tib, ilmu cara kedoktoran. Dan ilmu apa lagi sana ni? Engineering. Dengan mereka panggil engineer. Itu dia bercara ke apa tu? Cuba sebut di antara. Macam kemarin lah no. Di antaranya nah, cara elektrik ada ni. Nak jadikan cerah begini. Macam mana ni boleh jadi begini? Zaman dulu tak ada lagi kan? Pakai lampu. Masa tu engineer masa tu. Kelang-kelang. Ya. Nanti masalah engineer, maka itu juga masuk dalam fardu kifayah. Kerana Allah Ta'ala kata apa dia? Huwallazi khalaqakum. Ayat dah. Apa dia? Ialah Allah itu telah menjadi lakum untuk kamu. Lam lilintifa' wal i'tibar. Allah Ta'ala menjadi untuk kamu tu akan ma fil ardi jami'an. Barang yang dalam permukaan bumi semuanya Allah Ta'ala menjadi untuk kamu. Bila untuk tu, untuk apa? Untuk dengan jalan cara makannya, cara minum, cara gunanya ini macam mana. Ini perkara ini berbahaya, tapi cara nak mempertahankan kebahayaan itu macam mana? Itu kena melalui belajar mengaji kaedahnya. Kerana setiap Allah Ta'ala buat tu dia ada apa dia? Syarat adil. Kita kata begini, di antara kalau kita bertanya dulu, kalau kita makan apa dia tu, sini panggil tak tapai ke tapai? Tapai. Sini panggil tapai. Kita panggil tapai. Orang petani guna imalah. Tapai. Sini tapai, buah petai. Orang petani buah petah. Ada luar hulu buah petai. Tupai, tupai. Musa. Wa iz qala Musa, tengah kiraat macam Musa, bukan musang. Tengok ni bahasa baik. Jadi tapai kita tadi panggil tapai.
Setengah pada falsafah makan tapai untuk nak menjaga daripada rusak perut. Ya ajar macam mana lepas dah kita makan tapai. Orang dulu ajar macam mana? Tahu tak cara ilmu orang tua? Orang petani dia ajar kalau mau makan tapai supaya tak merusakkan perutmu, mau kena jilat daun. Kalau pisang pun dah pisang, kalau getah pun dah getah lah. Ikutlah tapai tu buat daripada apa. Jilat. Ni satu falsafah. Ini apa? Ilmu tajribah yang sudah cuba, sudah sudah sudi didapatinya. Itu dia mujarrab. Dan kalau kita makan durian, makan durian supaya kita tak mau mabuk durian macam mana? Minum air. Minumlah. Minum dalam dalam kulit dia itu. Paksa dia tu. Ambil air buh dalam tu. Minum dalam tu. Tengok ini dia panggil satu ilmu. Kita pun dapat tahu. Maka mengena-mengena, kena mengena tak dengan syirik. Tak ada kena mengena. Syirik dia berakidah dulu semua Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini sebab jadi begini, sebab ini begini, sebab ini mempertahan daripada ini. Begitulah ilmu al-jiniyah dan semua sekali dalam Islam menggalakkan bagi orang yang ada ahli akal, kajilah. Sebab dia naik ilmu, dia ada fardu ain. Orang ni tak dapat tidak kena tahu untuk amal harian seperti ibadat solat, tak kala tiap hari mesti ain kena tahu. Ibadat siam setahun kali, dekat nak puasa, bila tak nak puasa ain kita kena tahu fardu ain. Tapi kalau tak mau puasa sunat tak payahlah. Zakat kita tidak ada punya harta az-zakawi, maka tak belajar bab zakat pun tak payahlah. Berniaga, kita tak ada nak berniaga, tak belajar bab berniaga pun tak payahlah. Tapi kalau azam nak berniaga, fardu ain atas kita kena belajar kitabut tijarah, supaya nak mengelak kita daripada jual beli yang sah tak sah. Kerana jual beli ada yang harus tak harus, sah tidak sah. Di samping sah pula ada haram tak haram kan. Tu jatuh reba, jatuh apa, wajib ain. Begitulah ilmu kedoktoran. Banyak orang sakit berhajat kepada pengubatnya. Maka mesti kena ada. Dalam seramai-ramai mesti ada yang pandai. Tu dia. Jadi kerana panggil ilmu dini, ilmu duniawi, ya, tilik pada dalam wak kaji keduniaan. Panggil duniawi. Tak semesti duniawi tak termasuk dengan agama, tidak. Ad-dini. Itu dia. Apalagi bila niat kita baik, tu masalah kata ukhrawi. Itulah di antaranya. Masa kita tu sudah pun sudah pun senat, habis masa dah. Maka sekadar itulah saja dulu, dan insya-Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bila tu kita akan bicara semulalah. Tapi beginilah majlisnya, kalau tidak ada uzur, apabila datang mari sebeginilah majlisnya tapi bilakah tu semulalah waktu tak ada janji lama, mungkin janji pula ragu-ragu. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala lah. Maka untuk kali ini sekadar dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن مرة
واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا الله. Terima kasih kepada Tuan Bapak Ismail. Jadi sebelum menutup majlis, saya cuba bagi maaf Tuan Haji Nasruddin untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini telah sempurna kembali kita bertawaf bersama yang berbahagia Tuanku Bapak Ismail. InsyaAllah kita akan sambung kuliah ini atau kuliah lagi lah sebagaimana Bapak sebut tadi ini. Jadi saya berpihak di Jatuh Kuasa Keputusan Baca Bukhari mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada yang berbahagia Tuanku Bapak yang sanggup dan sudi untuk pertemuan kita selama 2 hari semalam dan juga hari ini. Terima kasih dua kali dan terima kasih dua kali. InsyaAllah lain kali ramai lagi. Jadi setakat saja dan puan, terima kasih juga kepada semua lah yang sanggup bersama-sama menjadi kembali pada setiap kali program yang kita adakan. Jadi sekian saja sebagai tanda kenangan dan juga jumlah hati bagi masjid. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit jumlah hati kepada yang berbahagia. InsyaAllah kami menerangkan jumlah hati daripada Masjid Al-Bukhari dan ini insyaAllah bagilah untuk kita semua bersalaman, tapi jangan perlu ada salam, dan bagi yang nak memberi semangat terus pada